بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala, kita dapat himpun lagi sesi pengajian hadis dengan buku pencerahan dalam bidang hadis. Sesi yang ke berapa? 5. Yang ke-5. Sesi dah yang ke-5. Muka surat kita dah baca ni sebab baca tak laju, pelan-pelan. Jadi sekarang ni ada Rumi pun ada, Jawi pun ada. Mulanya buat Rumi lah, tak buat lagi Jawi. Kemudian turu tani mereka cadang buatlah Jawi. Pelajar-pelajar di tani, Yalap tani pun mereka boleh belajar. Jadi sebab itulah buat Jawi. Alhamdulillah, lebih kurang 1,000 kitab. Dengan sebab ada orang derma hantar pergi dah Yalap yang anjur mula-mula Turu Haji Mat Tani, dia dah agih lah kita di pondok-pondok, termasuk markaz madrasah markaz Yala. Jadi situ pun mereka sedang belajar dengan kitab Jawi ni. Alhamdulillah. Kalau mau lagi dalam bahasa Inggeris, tunggu sekejap. Singapura dah terjemah siap Inggeris. Akan keluar aku Inggeris pula, insyaAllah. Di Singapura itu dijual macam ni tak? Ya, sama. InsyaAllah kita ini pagi ini akan bincang berkenaan dengan kitab-kitab hadis. Kitab-kitab hadis ni memang ada banyak, disebabkan dalam bidang hadis ni ada banyak cabang. Bukan kata hadis sahih saja dalam hadis tu ada, tidak macam tu. Sekarang ni masyhur hadis sahih. Kalau selain daripada hadis sahih ni orang tak berapa mau, jadi satu penyakit besar juga. Jadi bukan setakat tu saja hadis, bukan setakat kitab sahih saja, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, tidak setakat tu. Yang tu kita dah bincang bulan-bulan lepas, kitab-kitab hadis lain daripada Bukhari dan Muslim, dan masing-masing imam-imam hadis tujuan mereka ni apa dengan membukukan kitab mereka tu. Jadi hari ini kita akan ambil tahu pula kitab-kitab hadis selain daripada kutubus sittah, kutubus tis'ah. Ada lagi bidang lain, kitab-kitab lain sepatutnya kita belajar juga untuk menguasai, ataupun untuk kita nampak jelas ilmu hadis ni perlu juga kita menguasai bidang-bidang tu. Pertamanya bidang mukhtaliful hadis, mushkilul hadis ataupun mukhtaliful hadis. Tentang itu ada juga dikarang kitab. Dalam kitab tu bincang tentang cantuman ataupun selaraskan percanggahan di antara dua hadis, dan juga menentukan kebarangkalian yang wujud pada hadis-hadis yang susah menentukan maksud. Jadi kitab tajuk mushkilul hadis ataupun mukhtaliful hadis ni
biasanya dia akan bincang tentang hadis-hadis, ada percanggahan macam mana penyelesaian di situ. Jadi mungkin bulan-bulan lepas pun saya dah bagi faham lebih kurang, apabila kita jumpa dua hadis bercanggah, biasanya imam-imam muhaddisin mereka selesaikan dengan 3-4 cara. Cara pertama, al-jam'u bainar riwayat, cantum ataupun selaraskan di antara riwayat-riwayat bercanggah tu. Selaras maksudnya di antara dua hadis bercanggah tu, imam-imam muhaddisin akan cari jalan di mana satu hadis tu boleh takwil maksud dia nak bagi sama dengan hadis satu lagi yang bercanggah tu, ataupun mentakhsiskan mana-mana maksud daripada hadis. Jadi maknanya selaraskan ataupun cantum hadis bercanggah dengan cara takwil ataupun takhsis. Tujuan utamanya cantum di situ supaya dapat beramal dengan kedua-dua hadis bercanggah tu. Seboleh-bolehnya tidak mau tinggal mana-mana hadis daripada kita beramal. Mau amal semua hadis tu walaupun bercanggah. Satu hadis kata putih, satu kata hitam. Jadi macam mana kita mau takwil putih tu jadi hitam sikit? Maksudnya orang nak mudah faham. Jadi yang putih tu kita takwil ataupun taksis bagi hitam sikit sama dengan hitam tu, jadi selaras. Jadi maksudnya hadis bercanggah begitu juga akan selaraskan, akan cantum dengan cara takwil ataupun taksis. Tujuan utamanya mau amal dua-dua hadis tu supaya tidak ketinggalan beramal dengan mana-mana satu hadis. Sekiranya tidak dapat cantum, tidak boleh beramal dengan jama' bainar riwayat tu, ulama muhaddisin akan pergi kepada nasakh. Akan selesai masalah percanggahan tu dengan cara nasakh. Maksudnya imam-imam muhaddisin akan kaji sejarah hadis tu. Hadis mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dulu, dan hadis yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kemudian. Setelah dapat kaji, setelah dapat menentu sejarah, imam-imam hadisin akan menentukan hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dulu tu sebagai hadis mansukh, hadis yang dah ditinggalkan, dibatalkan hukum. Hadis yang bersabda kemudian tu akan kira hadis nasikh, hadis yang tetap hukum. Contohnya, selalu kita dengar, pernah dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang simpan daging kurban lebih daripada 3 hari itu tidak benar, larang. Larang daripada simpan lebih 3 hari. Sekarang kita simpan beberapa hari, raya ni pergi sambung, raya datang tu masih ada lagi yang kering punya kan. Maknanya sekarang simpan. Jadi bercanggah dengan hadis tu kah, salahkah kita ni? Itu kita mau faham. Jadi bila dah ada hadis seperti itu, dan ada pula satu hadis Rasulullah SAW benarkan simpan daging kurban tu sampai bila-bila masa. Jadi sekarang dah bercanggah dua hadis tu, satu Rasulullah SAW larang, satu Rasulullah SAW benar. Jadi kita mau ikut yang mana? Di situ kita kena buat penyelesaian. Kalau boleh jama' al-jam'u bainar riwayat, kalau tak boleh kita pergi kepada nasakh. Jadi di situ tidak boleh nak selesai dengan jama' bainar riwayat, muhaddisin selesai dengan cara nasakh. Memang pun dua perintah tu berkait dengan nasikh mansukh yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang simpan daging kurban tidak boleh lebih daripada 3 hari tu. Dia ada pula di situ selain daripada nasakh tu satu bidang ilmu asbab wurudil hadis. Itu juga kita akan baca di bawah tu. Maknanya hadis-hadis ada juga
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tu sebab apa? Sebab-sebab seperti mana kita dalam Al-Quran tu kita biasa tahu asbabun nuzul. Sebab apa ayat ni turun, ada kisah latar belakang dia ada. Begitu juga hadis pun latar belakang Rasulullah SAW bersabda hadis tu sebab apa. Itu dalam istilah hadis dinamakan asbabu wurudil hadis. Jadi hadis yang Rasulullah SAW larang tak boleh simpan lebih daripada 3 hari daging kurban tu, asbabu wurudil hadis dianya masa tu ketika Rasulullah SAW keluarkan larangan tu tahun kemarau dan susah makanan. Kalaulah Rasulullah SAW tak keluar arahan begitu, orang-orang kaya yang mampu sembelih kurban ni, mereka sembelih dapat pahala dah satu, kemudian mereka akan bagi agih sikit-sikit, simpan banyak. Jadi orang kaya senang, lagi senang, tak putus makanan. Orang miskin putus makanan, susah. Jadi Nabi SAW mahu bagi sama rata. Ketika tu Nabi SAW bagi arahan tidak boleh simpan lebih daripada 3 hari. Nak makan 3 hari, habis 1 ekor unta tak apa makan, tapi tak boleh simpan. Jadi terpaksa orang mampu korban ni dia agih. Jadi orang miskin pun dapat merasai sama dengan orang senang. Tahun berikutnya, setahun kemudian tu seperti biasa, mewah, mudah makanan apa, tidak ada susah seperti tahun lepas. Jadi Nabi SAW ketika tu benar ikut suka, mau simpan pun boleh, mau agih habis pun boleh. Jadi hadis yang Rasulullah SAW bersabda kemudian tu jadi hadis nasikh, dan yang dulu jadi mansukh, dan hukum tak boleh simpan lebih daripada 3 hari itu dah dibatalkan, dah tarik balik. Sekarang tidak amal lagi. Hadis tu masih ada dalam kitab-kitab hadis, seperti mana ayat-ayat Quran dah jadi mansukh, masih ada dalam Al-Quran. Kita baca dapat pahala baca Quran, tapi ayat-ayat tu dah jadi mansukh, dah ditarik balik hukum. Dalam surah Al-Baqarah sendiri ada 30 ayatan mansukhah, 30 ayat mansukh ada dalam surah Al-Baqarah. Tapi kita duk baca juga dapat pahala juga. Sama, tidak kira nasikh dapat pahala, mansukh kurang pahala, tak ada, sama. Cuma kita mahu tahu mana nasikh, mana mansukh, itu kita boleh belajar dalam ilmu tafsir pula. Jadi dalam hadis pun ada begitu. Jadi macam mana kita mahu tahu hadis mana nasikh, hadis mana mansukh? Ada kitab-kitab dia. Ada kitab Imam Hamdani tulis, Kitabul I'tibar An-Nasikh wal Mansukh min al-Athar. Di situ kita boleh cari Al-I'tibar An-Nasikh wal Mansukh min al-Athar. Di situ juga sama seperti mana kitab-kitab hadis susun tertib fiqhiyah, Kitabut Tahara, Kitabut Salah, begitu juga dia akan bawa tajuk-tajuk hukum-hukum, kemudian dia akan kemuka hadis nasikh mansukh situ dalam satu-satu bab tu. Kita boleh cari rujuk di situ, kita mutalaah di situ boleh. Itu kitab berkenaan dengan nasikh mansukh. Disebabkan ada ikhtilaf hadis, muhaddisin peringkat yang kedua ni terpaksa kena pergi kepada nasakh tu. Kalau tidak dapat selesai dengan nasakh, mereka akan pergi kepada tarjih, akan cari penyelesaian melalui memberi utamakan satu hadis di antara 2 hadis bercanggah tu. Dia akan pilih berdasarkan kaedah, bukan kata ikut suka pilih tidak. Ada satu hadis kata sentuh batal, satu kata tidak batal, kita suka sentuh-sentuh. Jadi kalau ambil batal, susah, selalu kena wuduk, baik kita ambil sentuh tak batal lah. Tidak macam tu. Bukan pilih ikut nafsu, tidak. Dia ada kaedah di situ, kaedah pemilihan,
kaedah tarjih. Bila jumpa dua hadis bercanggah, tidak dapat selesai dengan cara jamak bainar riwayat dan juga tidak dapat selesai dengan cara nasakh. Yang ketiga akan pergi kepada tarjih. Tarjih ni mencari penyelesaian melalui memberi keutamaan terhadap satu hadis di antara dua hadis bercanggah tu. Nah, itu tarjih. Tarjih ni dia ada kaedah-kaedah dia. Bila dua hadis tu bercanggah, hadis mana kita nak utamakan beramal, hadis mana tidak dapat memberi keutamaan, terpaksa kita tinggal tidak beramal. Jadi bila kita dapat utamakan satu hadis, dapat pilih untuk kita beramal, hadis itu dinamakan hadis rajih. Hadis yang ditinggalkan tidak dapat beramal tu dinamakan hadis marjuh. Jadi macam mana kita mau cari penyelesaian melalui tarjih ni? Perlu kita ambil tahu kaedah-kaedah dia. Kaedah-kaedah tu banyak, dan juga kebolehan ijtihad dalam bidang pemilihan itu pun bukannya ada pada semua orang. Itu tertentu terpilih. Allah Subhanahu wa taala bagi kebolehan-kebolehan seperti itu kepada alim ulama terpilih di sisi Allah Subhanahu wa taala, seperti imam-imam mazhab dan juga seperti imam-imam hadis terkenal. Mereka lah pandai bidang-bidang tu, boleh dikatakan alim ulama di dalam bidang hadis dan juga bidang ijtihad, dah pun sampai ke peringkat ashabut tarjih. Mereka lah akan buat penyelesaian. Ya. Ashabut tarjih, imam-imam mazhab, imam-imam yang ikut dalam mazhab tapi mereka pandai pilih, seperti Imam Nawawi, imam-imam seperti itu, mereka mampu buat pemilihan begitu, mengutamakan mana satu hadis patutnya utamakan beramal. Mereka pandai. Sebab apa mereka pandai? Sebab mereka tahu kaedah-kaedah tu. Kaedah-kaedah tu sikitnya saya dah bagi tahu dulu. Berapa banyak ingat? Dalam kitab yang saya sebut tadi, nasikh mansukh tu, al-i'tibar an-nasikh wal mansukh min al-asar, dalam tu Imam Hamdani kata kaedah tarjih ni ada lebih kurang 50 kaedah. Dalam kitab An-Nukat, Hafiz Iraqi dia bagi tahu kaedah tarjih yang diguna pakai di sisi imam-imam mujtahidin, muhaddisin, ada lebih kurang 100 kaedah. Kita tahu berapa banyak kaedah? Satu, nasib baik juga tahu satu tu. Satu kita tahu. Hak mana? Bila dua hadis tu bercanggah, mana sahih, mana dhaif. Situ kita jadi pakar hadis. Mana sahih, mana dhaif. Lepas tu kita kata hadis ni hadis sahih Bukhari. Hadis ni hadis ada dalam Sunan Tirmizi. Imam Tirmizi kata qala Abu Isa hadza hadisun dhaifun inda ahli hadis. Suka kita pun bila Imam Tirmizi sendiri kata dhaif ni, kita sonok, pasal kita mau tolak hadis dhaif tu. Ada dalil Imam Tirmizi sendiri kata dhaif. Kita pun tarjih, jadi ashabut tarjih. Sedangkan pengajian hadis pun tak ada apa, lain pada sebut sahih dhaif, dua perkataan tu lain tak tahu juga. Kalau kita tanya banyak-banyak dia cabut lari. Tanya dah belajar ke ilmu hadis betul-betul, ikut pengajian hadis, kutubus sittah apa, talaqi musyafahah dengan guru, benar-benar memahami ilmu hadis, dah ada belum? Apa yang tahu? Bila bercanggah sahih dengan dhaif, amal sahih, dhaif tolak. Kalau tolak saja tak apa, samakan dengan palsu pula, lagi berat. Jadi
kita tahu daripada 50-100 kaedah tu satu kaedah sahih bercanggah dengan dhaif, tinggal dhaif amal sahih. Salahkah? Tapi baru satu kaedah. Imam-imam mujtahidin seperti imam empat mazhab, mereka ada banyak kaedah mereka guna buat keputusan. Bila jumpa hadis-hadis bercanggah tu, kita pula tak tahu apa kaedah imam tu guna. Kita tahu sahih dhaif dua tu ya. Tiba-tiba kita jumpa imam tu tarjih hadis yang mana kita anggap dhaif tu, kita pun mula tunjuk pandai di situ. Seolah-olah kita lebih pandai pada imam empat mazhab. Kita kata apa, tengok Imam Abu Hanifah ni, ini hadis sahih Bukhari ada, dia tidak amal, dia amal hadis dhaif. Zaman Imam Abu Hanifah mana ada Bukhari? Bukhari tak ada. Bukhari wujud mai bila? Lepas pada Imam Abu Hanifah dah meninggal, Imam Syafi'i baru lahir, Imam Ahmad bin Hanbal pula jadi anak murid Imam Syafi'i. Lepas pada tu barulah wujud mai Imam Bukhari, anak murid Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Abu Dawud, anak murid Imam Ahmad bin Hanbal juga, barulah bangkit mai Imam Kutubus Sittah masa tu. Zaman Imam Abu Hanifah sahih Bukhari tak ada. Jadi kita nak kata hadis sahih ada, sahih Bukhari, Imam Abu Hanifah tak jumpa ke hadis sahih ni, sahih Bukhari ni? Jawapannya memang tak jumpa. Sebab apa tak jumpa? Imam Abu Hanifah dah meninggal dunia, baru muncul mai kitab sahih Bukhari ni. Memanglah Imam Abu Hanifah tak jumpa, Imam Syafi'i pun tak jumpa. Bagi imam empat mazhab tak perlu sahih Bukhari, bagi kita perlu. Mereka boleh buat keputusan sendiri sahih, dhaif apa semua ni. Mereka ni fuqaha. Darajat fuqaha mujtahidin ni lebih tinggi daripada ulama muhaddisin. Imam Kutubus Sittah selain daripada Imam Bukhari semuanya ulama hadis, bukan mujtahidin. Walaupun dia ijtihad dalam bidang hadis, tidak ijtihad dalam bidang hukum. Imam empat mazhab termasuk Imam Bukhari, mereka ni dua-dua bidang hadis, bidang hukum, semuanya mereka ni mujtahid. Imam Abu Hanifah boleh buat keputusan hadis sahih dhaif apa ni, dia sendiri boleh buat keputusan, tidak perlu bergantung kepada sahih Bukhari. Kita perlu bergantung ke situ sebab kita tak tahu apa. Imam Abu Hanifah sanad dia lebih tinggi daripada Imam Bukhari. Imam Bukhari sanad tertinggi ada sulasiat, maksudnya di antara Imam Bukhari sampai Rasulullah ada 3 orang. Itu panggil sulasiat Bukhari. Dalam keseluruhan kitab Bukhari, hadis dikatakan sanad sulasiat Bukhari ada 32 hadis. Di sisi Imam Abu Hanifah ada sanad lebih tinggi daripada tu, panggil sunaiyat. Antara Imam Abu Hanifah dan Rasulullah ada 2 orang saja, dia sanad lagi tinggi. Jadi Imam Tirmizi sendiri dalam bab mandi mayit dalam Sunan Tirmizi, dia sebut satu keputusan fuqaha. Dia kata qalal fuqaha mujtahidin kata. Kemudian dia sambung, wa hum a'lamu bi ma'anil hadis, dan mereka itulah fuqaha itulah lebih memahami dengan ilmu hadis. Jadi maknanya dari segi memahami lebih maksud hadis dan juga kedudukan hadis ni, fuqaha mujtahidin ni lebih faham, lebih tinggi kefahaman mereka berbanding dengan ulama muhaddisin. Jadi selepas daripada imam-imam hadis tu, mereka menguasai semua bidang hukum, bidang ijtihad, mereka buatlah kesimpulan daripada percanggahan hadis dan sebagainya.
Jadi di sisi imam-imam tu ada banyak kaedah mereka guna. Kadang-kadang mereka guna kaedah yang kita tidak tahu. Kita pula nampak ketika tu Imam Abu Hanifah buat putusan tu, kita pergi jumpa sama dengan yang mana imam-imam hadis kemudian dah buat hukum kata dhaif. Jadi kita pun kata apa, Imam Abu Hanifah ni tak jumpa ke hadis Bukhari, Sahih Bukhari amal dengan dhaif ni, kenapa? Jadi kita kena faham, tidak semestinya hadis tu sahih di sisi Imam Bukhari mesti sahih di sisi Imam Pak Mazhab. Tidak semestinya hadis tu dhaif di sisi Imam Tirmizi, tidak semestinya hadis tu mesti juga dhaif di sisi imam-imam dulu. Tidak macam tu. Menentukan kedudukan hadis sebagai sahih, hasan, dhaif, maudhu' ni terletak pada ijtihad masing-masing. Terkadang Imam Bukhari dah sebut hadis tu sahih dalam Sahih Bukhari, hadis tu juga di sisi tu guru dia Imam Yahya bin Ma'in, hadis tu dhaif. Apa kita nak kata? Ikut tu guru kah? Kalau begitu Yahya bin Ma'in tu guru Imam Bukhari betul, Imam Bukhari salah. Kita nak kata begitu. Kita ni siapa nak buat putusan begitu? Kita kena faham diri, jangan masuk campur hal imam-imam tu, kita tidak pandai. Begitu juga satu rawi Imam Bukhari kata tidak siqah, anak murid dia yang tadi tu guru kan, kita ambil anak murid pula. Imam Bukhari kata rawi ni tidak siqah. Imam Tirmizi anak murid Imam Bukhari pula kata siqah. Apa kita nak kata di situ? Begitu juga satu hadis riwayat daripada Hamad bin Syakir ada dalam Sahih Bukhari. Kira Imam Bukhari kira sahih di sisi Imam Ibnul Jauzi, hadis tu maudhu', palsu. Lepas tu kita nak kata betul siapa. Baik, bila kita jumpa keadaan-keadaan semua tu, kita tak boleh ambil sesuka hati kita. Sesuka hati maksudnya kita pun tengok maksud hadis tu, kalau kita suka, kita kenang, kita kata ni sahihlah, betul Imam Bukhari. Kalau tak kenang, kita kata betul Imam Ibnul Jauzi ni palsu. Jangan begitu. Kalau begitu habis pening semua umat Islam, jadi bingung habis. Selesai kerja. Jadi bila kita jumpa keadaan-keadaan seperti itu, kita ikut keputusan muktamad daripada jumhur muhaddisin. Dah pun mereka selesaikan semua tu. Jadi masalah sekarang ni, orang sekarang ni dia korek semula, dia ambil balik suka hati sendiri. Jadi bercanggah dengan jumhur ulama dan timbul banyak masalah. Jadi dalam bab ini terkadang kita akan jumpa keputusan imam tu betulan sama dengan hadis dhaif, bercanggah dengan hadis sahih. Walaupun begitu kita tidak boleh kata di situ imam salah bercanggah dengan hadis sahih. Jangan begitu. Saya bagi satu contoh. Adakah dulu Tasni ada bagi tahu dulu masalah raful yadain, percanggahan, ada kan? Jadi cuba ingat balik masalah raful yadain tu, Imam Abu Hanifah dia amal tu menepati dengan hadis tidak begitu sahih sanad. Imam Syafi'i amal raful yadain ni menepati dengan hadis sahih. Jadi kita nak kata di situ Imam Abu Hanifah salah, tidak menepati hadis sahih, boleh? Kita nak kata Imam Syafi'i betul, Imam Abu Hanifah salah. Jadi ashabul, kita mau jadi pengadil, bolehkah? Tanya balik diri, siapa kita ni, siapa aku ni, selalu tanya balik. Khabar, siapa dia tak khabar, dia kritik macam-macam kata dengan imam-imam
Yang dia tidak pandai, yang dia tidak faham itu jadi salah imam. Jangan kejahilan kita jadi salah imam. Jangan begitu. Jadi dalam keadaan begitu kita perlu faham Imam Abu Hanifah bukan sahaja dia guna satu kaedah saja macam kita sahih dhaif. Ada kaedah lain lagi untuk tarjih di situ. Jadi Imam Abu Hanifah satu kaedah yang dia guna di situ ialah bila dia tengok dua hadis tu bercanggah, raful yadain dengan tidak raful yadain, dia pun tiba-tiba nak sama dengan ayat Quran. Kaedahnya Imam Abu Hanifah guna di situ, bila bercanggah dua hadis, dia akan tengok mana hadis lebih menepati dengan mana-mana ayat Quran. Dia hafizul hadis, hafizul Quran. Baca hadis ingat ayat, baca ayat mana hadis-hadis jadi tafsir, semua duduk depan mata mereka, tahu. Jadi tengok dua hadis bercanggah raful yadain tu, Imam Abu Hanifah pun terlintas ayat lillahi qanitin, berdirilah kamu untuk semayang mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala, qanitin ay sakinin, dalam keadaan diam. Dia ingat pula asbabun nuzul ayat tu. Sebab apa turun ayat tu? Zaman dulu pada peringkat awal Islam, bila sahabat-sahabat semayang, tengah semayang ada orang masuk mari dalam Masjid Nabawi bagi salam, mereka jawab salam. Orang tanya khabar sihat ke? Sihat. Maknanya boleh cakap masa tu, jawab salam boleh. Kemudian daripada tu turunlah ayat tu, aqumu lillahi qanitin. Nabi dah bagi faham maksud ayat tu, sahabat-sahabat pun dah faham. Bila semayang ni tak boleh jawab salam, tak boleh cakap, seberapa boleh diam. Jadi Imam Abu Hanifah dia kira hadis yang tidak banyak kali angkat tangan duduk diam ni menepati dengan ayat waqumu lillahi qanitin. Hadis yang banyak kali angkat tangan ni tidak menepati dengan maksud ayat tu. Jadi dia pun tarjih hadis mana hadis tidak angkat tangan tu. Sebab tu dalam mazhab Hanafi raful yadain tak buat. Imam Abu Hanifah tarjih dengan kaedah apa? Kaedah hadis yang menepati maksud dengan ayat Quran, tak guna di situ sahih dhaif. Maknanya setakat guna sahih dhaif ni kaedah rendah lagi lah kira. Banyak lagi kaedah tinggi-tinggi pada tu. Kita pegang satu kaedah tu dah jadi pakar hadis. Salah imam pula. Mana boleh. Itu satu khija yang tidak patutnya kita buat, ataupun tidak patutnya kita bawa cara macam tu. Di sisi masyarakat, masyarakat akan salah faham dengan alim ulama, akan berani kritik imam-imam, jadi biadab dengan alim ulama. Jadi tak boleh kita bawa cara tu. Kalau kita tak pandai nak bagi faham, duduk diam sudah. Misal kata ijtihad, mana-mana imam mazhab tu bercanggah dengan hadis, kita tak pandai bagi jawapan, tak pandai bagi faham dengan masyarakat, duduk diam sudah. Mengaku saya pun tak faham lagi di situ macam mana dah jadi. Sudahlah setakat tu. Jangan kita bawa lebih-lebih. Tengok ijtihad imam ni bercanggah dengan hadis sahih, kita mau amal sahih hadis sahih ke mau ikut ijtihad imam? Hadis ni daripada Rasulullah maksum, ini tidak maksum. Imam salah, kita silap 2 kali 5, sama. Kita bawa cara tu. Itu kaedah tambahan daripada kita, bukan kaedah tarjih. Kaedah tambahan daripada kita, mau bagi pening masyarakat, mau belagak diri ni pandai lebih pada imam mazhab, duduk situ. Jadi tak payah kita bawa cara-cara begitu. Kalau kita pandai bagi faham apa punca sebenar imam tu, guna kaedah mana dia buat keputusan, kita bagi faham.
Kalau kita sendiri pun tak tahu, diam-diam sudahlah bagi tahu kita tak nampak di sini apa cara imam tu buat keputusan tu. Selalunya kita kena faham di mana sahaja ijtihad imam tu bercanggah dengan mana-mana hadis, di situ mesti ada hadis yang menepati dengan ijtihad imam. Yang sebenarnya bercanggah tu ijtihad imam bercanggah dengan hadis ke hadis sama hadis bercanggah. Tengok yang tadi hadis Raful Yadain bercanggah dengan ijtihad Imam Abu Hanifah. Hadis yang tidak buat Raful Yadain bercanggah juga dengan ijtihad Imam Syafi'i. Dua-dua imam salah. Gitu. Mesti ada bercanggah tu satu, baik Imam Abu Hanifah bercanggah dengan hadis Raful Yadain menepati dengan hadis yang tidak buat Raful Yadain. Kan? Imam Syafi'i menepati dengan ijtihad dia, menepati dengan hadis buat Raful Yadain, bercanggah pula dengan hadis yang tidak buat Raful Yadain. Maknanya di mana sahaja ada ijtihad imam tu bercanggah dengan mana-mana hadis, di situ mesti ada hadis menepati dengan ijtihad imam tu. Ya. Sekarang kita jumpa hadis bercanggah dengan imam. Jumpa pula hadis tu dalam Bukhari sahih. Kita dapat modal besar nak salahkan imam. Kita sonok imam salah bercanggah dengan hadis sahih. Dia sendiri tak tahu hadis sahih tu nasikh ke mansukh. Hadis yang bercanggah dengan imam yang tu, mana pula hadis yang menepati dengan imam tu, dia pun tak tahu duk mana. Hanya dia tahu satu kaedah, bila hadis tu sahih bercanggah dengan ijtihad imam, ikut hadis, tinggal imam tak betul di sini. Itu kaedah mereka, bukan kaedah usul hadis. Kaedah usulnya bagi awamun nas, orang biasa, termasuklah ustaz-ustaz yang tidak mahir dalam bidang hadis, walaupun dah mahir dalam bidang hadis, dah jadi syekhul hadis, muhaddis sekalipun, bila bercanggah begitu, sepatutnya diam-diam duduk dengan ijtihad imam dulu, sebab kita tak tahu lagi apa punca sebenar di situ berlaku. Sebab itulah Hafiz Ibn Hajar pandai syarah Sahih Bukhari pun diam-diam ikut ijtihad Imam Syafi'i. Allamah Badruddin Aini pandai syarah Sahih Bukhari, Umdatul Qari, ikut mazhab Hanafi. Kita yang tak pandai baca Bukhari, hanya tahu sahih, dhaif, hasan, maudhu, 3-4 istilah ni, dah lebih pada imam mazhab. Itu masalah sekarang ni. Jadi imam-imam bila hadis-hadis tu bercanggah, mereka akan selesai dengan 3 cara. Pertama, jamak bainar riwayat. Yang kedua, nasakh. Yang ketiga, tarjih. Kalau yang keempat, macam mana pun pencanggahan hadis tu tak dapat selesai, mereka tawakuf. Tawakuf maknanya biarkan dulu, tak buat penyelesaian apa-apa lagi, sehingga jumpa cari dalil mana-mana hadis sepatutnya utamakan beramal. Itu 4 cara apabila hadis-hadis tu bercanggah satu sama lain. Jadi bidang tu dinamakan mukhtaliful hadis ataupun mushkilul hadis. Sebut tu sekejap ya, mukhtaliful hadis, ikhtilaf di antara hadis-hadis. Tu sudah selesai. Tapi mau faham tu banyak isi dia. Kita perlu belajar, perlu kita ambil tahu. Yang kedua, kitab Asbabu Wurudil Hadis, iaitu kitab hadis yang membentangkan sebab-sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai sesebuah hadis. Nabi SAW bersabda hadis ni sebab apa, hadis tu sebab apa, ada sesetengah hadis tu ada cerita-cerita latar belakang bagi hadis tu, mahu bagi kenal. Itu kita perlu belajar kitab-kitab yang menulis asbab wurudil hadis, sebab-sebab datangnya hadis tu, dan kitab Al-Bayanu wa Ta'rifu
fi asbab wurudil hadis. Nama kitab merupakan sebuah kitab yang membahaskan asbab hadis yang dikarang oleh Imam Ibn Hamzah Husaini Damashqi. Kitab tu lebih kurang dua jari tebal lagi sikit, 2 jari lebih sikit. Ada 3 jilid. Satu set tu Al-Bayan wa Ta'rif fi Asbab Wurudil Hadis tu boleh kita cari, baca. Di situ ada kisah-kisah hadis-hadis ni sebab apa Rasulullah SAW bersabda. Ada serupa asbabun nuzul. Asbabun nuzul untuk Quran, asbab wurudil hadis ni untuk hadis. Kitabul Mawdu'at, kitab berkaitan dengan himpunan hadis-hadis palsu, iaitu kitab-kitab hadis yang menghimpunkan hadis-hadis yang direka cipta orang. Pada peringkat awal dalam kitab-kitab itu menceritakan rawi-rawi yang lemah dan memberi peringatan riwayat-riwayat dhaif dan maudhu' dari mereka, seperti kitab Al-Kamil Ibnu Adi Al-Du'afa Imam Uqaili, Al-Abatil Imam Juzaqani. Itu kitab-kitab tu banyak dalam tu mereka pilih himpun hadis-hadis dhaif dan juga hadis-hadis maudhu'. Setelah itu Imam Ibnul Jauzi telah menulis kitab Al-Mawdu'atul Kubra. Imam Ibnul Jauzi seorang imam terkenal, banyak bidang hadis, banyak bidang ilmu dia menguasai, terutama sekali masyhur dalam bidang hadis. Di kitab-kitab Kamil Ibnu Hadis mula. Dia reka hadis. Bukan. Mereka ni imam-imam himpun. Ibnu Imam Adi, nama kitab Al-Kamil. Bukan itu pemalsu hadis, tak. Jadi bila Imam Ibnul Jauzi muncul, dia tulis kitab Al-Mawdu'atul Kubra. Sekarang ni rujukan utama bagi mereka suka memalsukan hadis ni duduk situ. Jadi kita perlu faham keadaan kitab Mawdu'atul Kubra serta keadaan Imam Ibnul Jauzi itu. Kalau begitu, insya-Allah tidak akan timbul masalah. Kita baca dulu. Al-Mawdu'atul Kubra berbentuk susunan bab hadis. Ia menyatakan kekurangan dalam sanad dan mereka yang meriwayatkan maudhu' hadis dan sebagainya. Memang dalam tu dia himpun riwayat-riwayat dhaif dan juga maudhu'. Dia ni ulama hadis terkenal dan pegangan dia kemas dari segi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan dia memang menolak fahaman akidah Mujassimah. Dari segi akidah ni Imam Ibn special. Bab hadis ni tidak special kah? Special juga, cuma sikap dia tu tasyaddud, terlalu keras menentukan sesebuah hadis sebagai hadis palsu tu. Itu satu. Yang lain semua ni memang cantiklah dari segi kepandaian ilmu, terkenalnya sebagai seorang imam, dari segi banyak bidang dia mahir. Cuma masalah dia sikitnya, ulama muhaddisin sepakat menyuarakan bahawa Imam Ibnul Jauzi adalah seorang muhaddis yang amat keras menentukan hadis sebagai hadis maudhu'. Sikap keras beliau mendorong beliau supaya menentukan sesetengah hadis hasan dan dhaif sebagai hadis maudhu'. Jadi maksudnya dalam kitab Al-Mawdu'atul Kubra tu banyak hadis sepatutnya tidak maudhu' dah jadi maudhu'. Begitu maksud dia. Maknanya hadis-hadis tu sebenarnya masih boleh dikategorikan sebagai hasan ataupun dhaif, tapi sikap terlalu keras daripada Imam Ibnul Jauzi tu, hadis-hadis tu dah dikira maudhu' dan masuk dalam Al-Mawdu'atul Kubra tu.
sehingga kan beliau memaudhu'kan sebuah hadis Bukhari yang diriwayat oleh Hamad bin Syakir, 23 buah hadis Tirmizi, dan sebahagian dalam kitab Jawi itu ada mim lebih padam lah, dan sebahagian jadi sebahagian gitu, mim lebih, mungkin dakwat banyak, Pak Pres tu dia tambah mim. Tepat-tepat setengah pula dia jimat dakwat, gugur pula. Sebahagian besar hadis-hadis dalam kitab Musnad Ahmad. Musnad Ahmad tu banyaklah. Jadi maudhu' ditentukan oleh Imam Ibn al-Jawzi. Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani terpaksa menjawab dan menolak penentuan keras Imam Ibn al-Jawzi itu. Maksudnya ada imam-imam hadis terkenal jawab balik. Jawab balik hadis-hadis yang dah ditentukan sebagai maudhu' dalam kitab Al-Mawdu'atul Kubra tu, mereka jawab balik. Maksud jawab ni, imam-imam yang jawab kata ini hadis bukan maudhu', ini hasan, dia dalil, bukan kata suka-suka cakap begitu, tidak. Ini hadis bukan maudhu', hadis ni bukan maudhu', hadis ni dhaif, dhaif pula dhaif, tidak dhaif jiddan, dhaif yang ada sokongan naik darajat hasan li ghairihi, boleh amal, boleh hujjah dalam hukum ahkam. Jawab balik. Jadi daripada situ kita perlu faham, di kalangan muhaddisin ada 3 jenis muhaddisin. Satu mutasyaddidin, yang kedua mutasahilin, yang ketiga mu'tadilin. Mutasyaddidin ni seperti Imam Ibnul Jauzi, Imam Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim, Jauzaqani, kadang-kadang Imam Jalaluddin Sayuti juga terikut-ikut masuk dalam tu. Dan juga Imam Ibn Hibban. Mereka ni imam-imam hadis yang mempunyai sikap terlalu keras menentukan hadis sebagai maudhu'. Ada pula satu kumpulan muhaddisin mutasahilin fil hadis, mudah. Yang tadi payah, susah. Satu-satu hadis ni mahu jadi makbul, semua banyakkan jadi maudhu', palsu, tolak, tak boleh amal. Yang ni pula mudah, tidak sahih pun sahih. Itu panggil mutasahil fil hadis, seperti masyhurnya Imam Hakim Naisaburi, mutasahil fil hadis. Ada sesetengah dia mentashihkan hadis sepatutnya tidak sampai lagi peringkat sahih itu. Dan juga sesetengah muhaddisin masukkan Imam Tirmizi juga dalam golongan mutasahil fil hadis. Yang satu lagi, yang ketiga, mu'tadilin, yang sederhana, terlalu keras pun tidak, maksudnya tidak mudah memaudhu'kan hadis, dan tidak mutasahil, tidak mudah tashih hadis tidak sahih itu. Dia sederhana. Itu seperti Imam Hafiz Ibnul Jauzi, Ibnu Hajar al-Asqalani, Imam Zakaria al-Ansari, imam-imam seperti itu sederhana. Jadi kumpulan muhaddisin sederhana ni lah jawab balik dengan imam-imam hadis yang mempunyai tasyaddud. Jawab, kata ini bukan maudhu' hasan, hadis ni bukan maudhu' dhaif, dia kemuka dalil. Jadi di situ perlu kita faham, di sisi imam yang menentu hadis sebagai maudhu', hadis tu tak boleh amal, kan? Bagi imam-imam hadis yang mempunyai sikap sederhana, dah jawab kata tidak maudhu', mereka akan amal dengan hadis tu. Baik, sekarang kita tengok ekoran daripada ada khilaf
daripada imam dulu lagi. Apa dah jadi? Jangan nyanyi pula apa dah jadi apa. Dah jadinya sekarang ni ada umat muslimin yang do'amal dengan keputusan daripada muhaddisin mu'tadilin, yang mana hadis-hadis muhaddisin kata tidak maudhu', hasan, dhaif yang boleh amal. Umat muslimin sekarang sedang amal. Mai pula sekumpulan yang suka mengambil keputusan daripada Imam Ibnul Jauzi dan juga lain-lain imam yang mempunyai sikap keras tu. Mereka ambil kot tu, kata ini palsu. Jadi contohnya masyarakat amal satu amalan berdasarkan satu hadis, di mana hadis tu di sisi muhaddisin mu'tadilin tidak maudhu'. Mereka akan serang hadis ni maudhu', palsu. Itu yang berlaku sekarang ni. Jadi kalau kita ikut betul-betul yang sederhana punya, dah pun siap semua ni, selesai dah. Kita tak perlu ungkit semula, mau jadikan masalah, mau salahkan satu sama lain, tak boleh. Cuma hadis tu betul-betul palsu disepakati di sisi mutasyaddidin, mu'tadilin sepakat. Maudhu', mutasyaddidin kata maudhu', mu'tadilin tidak jawab apa-apa, terima maudhu' juga. Itu disepakati. Kalau begitu, memanglah amal dengan maksud daripada hadis tu salah. Kalau ada khilaf, contoh nanti kita bila sampai bab bincang maudhu' tu, situ ada contoh apa sekali, insyaAllah kita akan jumpa di situ. Jadi begitulah maksud saya, perlu kita hati-hati untuk memalsukan mana-mana hadis tu. Kita tengok dulu sepakat muhaddisin maudhu' ke ataupun masih ada khilaf. Kalau masih ada khilaf, kita tak boleh salahkan umat Islam amal dengan hadis tu. Kalau kita salahkan umat Islam amal dengan hadis tu, ada khilaf tu, sebelum umat Islam yang amal sekarang ni, imam-imam terkenal pun dah amal hadis tu. Sebab di sisi mereka tidak maudhu'. Yang Hafiz Ibnu Hajar jawab balik dengan Ibnul Jauzi, kata tidak maudhu' tu, Hafiz Ibnu Hajar mesti amal, mesti ambil hukum daripada hadis tu. Kalau kita kata salah, maknanya imam-imam dulu yang dah amal dengan hadis tu pun salah, tak betul, akan jadi begitu. Jadi dalam bab kita menyalahkan orang lain ni, hati-hati. Kadang-kadang satu amalan yang kita kata salah, hadis tu dhaif, macam-macam lah, dhaif jiddan lah, sampai kita nak kata maudhu' pun. Hati-hati. Contohnya ada hadis, la salata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab, yang kita amal sekarang ni. Makmum yang ada di belakang imam tidak baca Fatihah, tidak sah sembahyang. Dalam mazhab Hanafi, makmum tak baca Fatihah, kita nak kata apa? Sembahyang Hanafi tak sah. Kalau kata tak sah, kalau Imam Abu Hanifah tak sah, sembahyang Imam Abu Hanifah pun tidak sah. Amalan tabi'i sama dengan Imam Abu Hanifah, tak sah. Ada juga di kalangan sahabat, belakang imam tidak baca Fatihah, tidak sah. Fatwa kita ni laju, lebih laju daripada apa peluru, apa panggil hak laju tu, peluru peluru berpandu, laju sampai sahabat pergi kena, tembak kuat. Jadi tak boleh kita bawa sikap macam tu. Sebab Imam Abu Hanifah
Dia bukan tidak amal dengan hadis la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab tu. Ijtihad dia di situ la. Kalimah la tu di sisi Imam Syafi'i la li nafil jawaz. Di sisi Imam Abu Hanifah la tu maksud li nafil kamal. Li nafil jawaz maksudnya menafikan keharusan. Kalau tak baca Fatihah tidak sah sembahyang. Itu satu maksud. Imam Abu Hanifah ambil maksud apa? La linafil jawaz, linafil kamal, tidak sempurna. Maksudnya makmum tidak baca Fatihah di belakang imam habis-habis tinggi, boleh kata semayang dia tidak sempurna. Lebih kurang tu ya. Nak kata tidak sah tak boleh. Baik, kita kata hadis la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab ni sahih. Hadis yang makmum tak baca tak apa tu, man kana lahu imamun fa qiraatul imami lahu qiraah. Sesiapa mempunyai imam, qiraah imam tu dikira qiraah makmum juga. Maknanya imam baca sah, makmum tak baca pun Fatihah di belakang imam tu sah sembahyang. Dua-dua hadis. Kita kata hadis wajib baca Fatihah tu sahih. Hadis kata tak baca tak apa ni dhaif. Tambah lagi kita kata orang tak baca Fatihah di belakang imam ni tidak sah sembahyang. Fatwa kita, peluru kita sampai mana? Tu nak bagi faham. Sampai ke ulama Ahnaf, Imam Abu Hanifah, tabi'i kibar semasa dengan Imam Abu Hanifah sefahaman amal dengan belakang imam tidak baca Fatihah. Di kalangan sahabat pun ada. Cuba kita perhati tengok dalam kitab Sunan Tirmizi. Imam Tirmizi bawa hadis-hadis bercanggah selalu. Selalunya dia ada sebut wa alaihi amalu ahli ilmi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa man ba'dahum. Dia ada bawa jumlah tu selalu. Maknanya beramal menurut hadis ni di sisi ulama dari kalangan sahabat dan tabi'i dan juga tabi'ut tabi'in. Hadis yang bercanggah dua-dua dia ada sebut begitu. Maksudnya walaupun bercanggah, ada sahaja di kalangan sahabat lagi amal dua-dua hadis tu. Tabi'i, tabi'ut tabi'i. Kemudian imam-imam mazhab menentukan mazhab-mazhab untuk mudah kita amal tu. Maknanya walaupun hadis tu kita kata sekarang ni dhaif ke apa pun, dah ada dulu tabi'i, ulama tabi'i, sahabat dah pun amal hadis-hadis tu. Jadi di kalangan sahabat sendiri pun ada di belakang imam tidak baca Fatihah. Di kalangan ulama tabi'i juga ada tidak baca Fatihah di belakang imam. Kalau kita kata yang tidak baca Fatihah di belakang imam ni semayang dia tidak sah, maknanya semua tidak sah lah sampai ke tabi'i, sahabat. Jadi sebab itulah kita perlu hati-hati, jangan kita mudah menghukum orang tu salah, orang ni salah. Jadi disebabkan ada banyak khilaf, kita perlu meraih satu sama lain. Jangan kita mudah menyalahkan orang lain. Jadi imam-imam mazhab, walaupun mereka berbeza pendapat, mereka tidak salahkan satu sama lain. Mereka meraih pendapat satu sama lain, menghormati satu sama lain. Masyhur kisah Imam Syafi'i sampai di sisi makam Imam Abu Hanifah. Waktu sembahyang subuh dia jadi imam, dia tidak baca kunut. Murid tanya, ini ada qaul jadid pula ke? Dulu tak baca kunut, baca kunut, qaul jadid. Sekarang ada pula lebih jadid, tak baca pula. Imam Syafi'i kata apa? Siapa di situ? Dia tunjuk makam Imam Abu Hanifah bersebelahan masjid tu. Murid-murid kata Imam Abu Hanifah, itulah aku tak baca. Ini aku menghormati pandangan dia, meraih ijtihad dia, aku tinggalkan ijtihad aku. Aku ikut cara dia tak baca kunut. Maknanya
Bukan kata Imam Syafi'i bawa murid-murid dia pergi dekat makam Imam Abu Hanifah tu, pergi berontak di situ, bawa spanduk, Imam Abu Hanifah salah, kenapa tidak baca kunut, tidak macam tu. Orang sekarang suka berontak macam tu, dapat salah sikit cukup, besar-besarkan. Jadi begitulah keadaan sebenar. Imam-imam dulu mereka menegur dengan cara baik, nasihat menasihati satu sama lain. Ada pandangan berbeza pun mereka menghormati satu sama lain, tidak cari kesalahan orang, tidak menjatuhkan imej orang lain. Jadi dengan sebab itulah imam-imam Hafiz Ibn Hajar dan sebagainya, mereka tashih balik, betulkan balik apa yang dah ditentukan hadis sebagai maudhu' berdasarkan sikap tasyaddud daripada Imam Ibnul Jauzi itu. Jadi ulama muhaddisin datang kemudian tu mereka setuju, mereka terima. Ya. Macam mana? Baca hadis sikit, lepas tu dah tak nak baca Fatihah, dah tak nak baca semayang, rojak, jadi mazhab rojak. Capur-capur habis. Jadi itu jadi talfik mazhab pula. Mana mudah kita cari ikut, mana kita suka hati kita ikut, itu tak boleh. Nanti dalam satu kitab sekarang tengah cetak, insyaAllah akan bawa Kekeliruan dan Ikutan Sebenar, nama kitab tu. Di situ ada sebut perkara-perkara seperti itu. Tak boleh kita ikut suka mau pilih mana-mana pandangan imam mazhab yang kita suka, kita mau ikut. Disebabkan ada sesetengah pandangan-pandangan imam-imam mazhab ni agak menghiburkan hati kita. Kita pilih yang tu semua. Ada imam ijtihad dia, pandangan dia, mula puasa lepas daripada terbit matahari. Kita sukalah. Boleh makan lagi sampai terbit matahari baru mula puasa. Kita akan pilih satu. Maknanya adalah macam tu. Di sisi Imam Syafi'i harus main catur. Jadi pilih satu, duk main saja. Suka main. Puasa mula terbit matahari, duk main catur. Ada juga, ya. Jadi bagi kita, bila kita temu keputusan daripada imam-imam, ada yang keras, penentuan, ada yang sederhana. Jadi bagi kita, baik kita ikut yang sederhana. Kebanyakan jumhur ulama pun mereka ikut ke arah tu. Jadi yang peliknya, seperti mana dah sebut pun tadi, orang sekarang ni bab hadis ni pegang kemas dengan Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi kata maudhu' suka. Kalau nak cari hadis maudhu' ke tidak, mereka cari dalam kitab Al-Mawdu'atul Kubra. Kalau dah jumpa dalam tu, beres. Umum selalu hadis ni maudhu'. Jadi bab hadis ikut Ibn Jauzi, bab akidah pula tak ikut pula. Bab akidah, Imam Ibn Jauzi ni memang dia seorang ulama tasyaddud juga, keras juga menolak fahaman mujassimah, tajsim, tashbih. Jadi sesetengah
mereka suka maudhu'kan hadis, nak amal Quran Sunnah. Dalam sejarah-sejarah ulama-ulama mereka pun kita boleh jumpa ada mereka cenderung kepada fahaman tajsim tu. Sebab itulah golongan tu suka mengkafirkan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kalau nak amal Quran Sunnah tak apa, bagus. Kita pun amal Quran Sunnah juga. Tak mau ikut imam mazhab tak apa, awak mau jadi mujtahid sendiri pun tak apalah, jadilah, tak ada masalah lagi. Tak mau amal hadis dhaif, suka hatilah, mau sama hadis dhaif dengan palsu pun ikutlah, apa boleh kata. Tapi nak mentajsimkan Asy'ariyah Malaysia do amal Asy'ariyah, jangan nak ubah jadi Mujassimah. Itu panggil apa istilah? Mentajsimkan Asy'ariyah, menghanafikan Syafi'i. Jadi do amal dah akidah Asy'ariyah, amal Syafi'i, ya. Mentajsimkan Asy'ariyah. Maksud dia orang do ikut akidah fahaman yang diasaskan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari seperti mana kita duk pegang sekarang ni. Dia orang usaha mau tukar jadi akidah Mujassimah, sampailah mengkafirkan Asy'ariyah. Kita ni semua kafir di pandangan mereka sebab ikut aliran Asy'ariyah Maturidiyah. Samalah, Asy'ariyah Maturidiyah sama semua, cuma ada 12 perkara ada beza antara Asy'ariyah dan Maturidiyah tu. Itu saja. Jadi kalau tidak ada masalah-masalah tu setakat nak amal Quran Sunnah, amal lah. Tak mau ikut Imam Syafi'i, jangan ikut, tak ada masalah, kan? Tapi jangan nak merosakkan akidah. Kalau mau jadi Mujassimah sendiri, jadilah, tak apa juga. Jangan mau mentajsimkan Asy'ariyah. Itu saja. Satu saja minta maaf. Minta maaf lah, jangan nak jadikan apa Mujassimah dengan umat Islam dah ikut Asy'ariyah tu. Itu dah campur lah tu, nasi kerabu dah. Serupa orang dah campur dengan Hanafi dengan Syafi'i lah. Sekali ikut Hanafi, sekali ikut Syafi'i, dah jadi Syanafi. Sekali Mujassimah, sekali Asy'ariyah, nak buh nama apa? Mujairah. Baik, mungkin terfikir kalaulah di kalangan imam-imam sendiri dah ada yang menentukan hadis palsu dengan sikap terlalu keras, ada yang tidak keras, sederhana. Macam mana sekarang kita nak buat? Mau pegang kitab mana? Nak tahu betul-betul hadis-hadis itu palsu, kita akan baca bawah ni Allamah Ibnul Araq. Jangan baca Iraq lah, Araq. Allamah Ibnul Araq Khinani menghimpunkan dan mengkaji halus setiap hadis yang dikemukakan sebagai maudhu' oleh Imam Ibnul Jauzi, Imam Jauzaqani, Imam Juzaqani, Imam Uqaili, Imam Ibnu Adi, Imam Hafiz Ibnu Hajar, Imam Allama As-Sayuti, Imam Ali Al-Qari. Mereka ada buat kitab-kitab maudhu'. Jadi Allamah Ibn Araq ni Araq. Beliau memilih hadis-hadis yang benar-benar menjadi maudhu', yang disepakati oleh jumhur muhaddisin, mu'tabar lagi, mu'tadil sahaja.
dalam kitabnya bernama Tanzihus Syari'atil Marfu'ah Anil Ahadits Syari'atil Mawdu'ah. Dalam dia letak semua kitab. Kitab ada himpun hadis-hadis maudhu, semua tu dia letak. Setiap bab dia buka, dia kaji. Kalaulah hadis tu maudhu disepakati oleh jumhur muhaddisin, termasuklah muhaddisin yang mempunyai sikap keras dan juga sikap sederhana, sepakat semua kata palsu, dia pun ambil tulis dalam kitab dia Tanzihus Syari'atil Marfu'ah tu. Kalau yang ada khilaf lagi, dia tinggal dalam kitab asal itulah. Dia tak ambil masuk dalam kitab dia. Yang dia pilih ambil ni hadis-hadis betul-betul dah disepakati di sisi muhaddisin sebagai maudhu. Dia ambil himpun dalam kitab dia nama Tanzihus Syariah tu. Inilah sebuah kitab hadis yang lengkap yang sudah dikaji halus dan disambut baik oleh para ulama muhaddisin sedunia mengenai hadis maudhu. Hafiz Iraqi lain, ini lain. Ibnu Hajar Al-Asqalani ada, Ibnu Hajar juga, Makki ada, begitu kan, lain-lain. Jadi sebelum ni kita dah faham lebih kurang, perlu belajar banyak kitab hadis, perlu kita menceburi dalam banyak bidang hadis. Masih ada lagi jarah ta'dil masih ada lagi. Jadi perlu kita ambil tahu semua tu. Di situ ada kelebihan bagi kita. Kelebihan mempelajari banyak kitab hadis. Selain ilmu hadis tersebut, masih ada lagi bidang ilmu hadis yang lain seperti ilmu asma'ur rijal. Satu bidang ilmu pula, iaitu ilmu membicarakan tentang rawi-rawi hadis. Asma'ur rijal ni di situ ada sebut bidang ilmu tu, mereka ni rawi-rawi, riwayat hidup rawi-rawi. Bila sebut seorang tu, dia tahu rawi tu lahir, masa mati, tahun berapa, kehidupan dia, tidak semua. Dia ni ambil riwayat daripada siapa pula riwayat daripada dia. Maknanya mereka tahu. Itu panggil ilmu membicarakan tentang rawi-rawi hadis ni, panggil ilmu asma'ur.